Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, bertemu lagi kita tuan-puan. Semoga tuan-puan dalam keadaan yang sihat sejahtera, hendaknya bahagia bersama insan yang tersayang. Alhamdulillah, di video kali ini kita sambung pembelajaran kitab Al-Masani edisi yang kedua, insya-Allah pada muka surat 8. Bagi tajuk ataupun bab sifat-sifat huruf. Okay, sifat-sifat huruf. Jadi sifat huruf adalah elemen yang penting dalam sebutan huruf. Maksudnya, bila kita nak menyebut satu-satu huruf, okay, sebagai contoh kita nak sebut huruf kha. Kha, bila kita nak sebut huruf kha, okay, kita contoh saya sebut akhraja. Akhraja, fokus pada kha. Akhraja, maka dia tidak boleh lari daripada makhraj huruf kha di bahagian hujung kerongkong, dan tidak boleh lari daripada sifat huruf. Jadi huruf kha dia bersifat dengan hamas, kemudian rahawah, kemudian isti'la, kemudian infitah, dan bersifat dengan ismat. Jadi dia tidak boleh lari pada sifat huruf. Jadi apa itu sifat huruf? Maka mari kita sama-sama selusuri dan sama-sama kita pelajari sama-sama pengertian dari segi bahasa, keadaan atau rupa sesuatu. Macam seorang lelaki, dia bersifat dengan sifat lelaki daripada sudut fizikalnya. Seorang lelaki dia berjanggut, suaranya kasar, dia bermisai, mungkin ada yang bermisai, okey, dan badannya sedikit tegap ataupun tegap dan sebagainya lah. Bagi seorang perempuan, ada ciri-ciri perempuan, okey, daripada sudut lawaran, bertudung, tidak bermisai, tidak berjanggut, muka atau wajah seorang perempuan pun tidaklah macam mana, berbeza lah dengan seorang lelaki. Itu sifat-sifat fizikal. Kalau sifat-sifat yang dalaman, bagi seorang lelaki biasanya lebih tegas mungkin, ataupun mungkin lebih kasar. Bagi seorang perempuan dia lebih lembut. Kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat dalaman, lembut, lebih macam itulah. Okey, itu makna daripada segi bahasa, keadaan atau rupa sesuatu. Jadi sifat yang dimaksudkan di sini mestilah dilihat daripada sudut istilah. Maka dari segi istilahnya ialah cara menyebut atau cara mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya, iaitu tempat keluar huruf. Cara kita menyebut atau cara kita mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya. Sebagai contoh huruf kha. Okey, bila kita nak sebut huruf kha, maka ada cara-cara yang tertentu yang mana cara itu perlu kita ikuti dan perlu kita sempurnakan agar huruf yang kita keluarkan tu adalah huruf
kha yang original. Kalau sebagai contoh, okey, huruf kha ni dia punya makhraj di bahagian hujung kerongkong, okey, hujung kerongkong. Jadi huruf kha ni dia bersifat dengan hamas, okey, bersifat dengan mengalir angin. Maka bila kita sebut huruf kha mengalir angin keluar daripada mulut, maka perlu dialirkan angin tu. Dan huruf kha ni huruf yang bersifat isti'la, yang perlu diangkat pangkal lidah ke lengan atas. Jadi kita tak boleh sebut dengan Bila kita sebut dengan dia kurang terangkat, atau mungkin barangkali tak terangkat. Kita tak sebut kha, dia mesti sebut kha, terangkat pangkal lidah. Jadi itulah cara nak menyebut huruf kha ni. Mesti yang pertama kita kena alirkan angin dia, alirkan suara dia. Begitu. Sebagai contoh huruf dal, kita sebut huruf dal, maka dalam keadaan huruf dal tu mesti caranya, kalau dia sukun mesti dipantulkan. Okey, wa abqa ba tu, wa ab mesti dipantulkan. Kerana huruf ba tu dia bersifat dengan qalqalah, iaitu mesti dipantulkan. Kalau kita tak pantulkan wa abqa, maka cara kita mengeluarkan huruf ba tu salah, tidak tepat. Okey. Jadi sifat dalam segi sifat huruf ini berkaitan dengan cara menyebut huruf, cara mengeluarkan huruf. Begitu. Harap fahamlah. Seterusnya tuan-tuan, faedah mempelajari sifat-sifat huruf. Apakah faedah apabila kita pelajari sifat huruf? Yang pertama, kita dapat membezakan huruf-huruf yang berada dalam satu makhraj, seperti huruf zal dan za, serta huruf sin dan sad. Okey, bila kita sebut huruf zal, kita sebut dengan keadaan lidah terkeluar. Sama dengan huruf za dalam keadaan lidah kita terkeluar sedikit, sama. Tapi apa yang membezakan di antara sebutan huruf zal dan za adalah sifat huruf. Yang mana perbezaan sifat huruf zal dan za, beberapa sifat ni, saya tak kata semua, tapi ada beberapa sifat yang beza di antara zal dan za, menjadikan sebutan zal dan za berbeza suaranya. Okey, kita sebut az, nampak? Satu disebut dalam keadaan lidah pangkalnya merendah ke dasar mulut. Okey, istifal, iaitu huruf zal, az. Satu dalam keadaan pangkal lidah terangkat ke lengan atas, yang menjadikan suara hurufnya jadi tebal, huruf za, al. Jadi cara kita melontarkan huruf zal dan za menjadikan sebutan zal dan za suaranya berbeza. Sifat sama, sifat ada yang sama, ada yang berbeza. Makhraj sama, makhraj sama. So, bila kita nak bezakan huruf yang satu makhraj ini, okey, macam zal dan za, sin dan sad, okey, ta dan ta, adalah pada cara mengeluarkan huruf tersebut daripada makhrajnya, adalah pada sifat huruf. Kerana huruf-huruf ni makhrajnya sama, jadi yang menjadikan suaranya tu berbeza adalah pada sifat huruf. Begitu juga huruf sin dan sad, yang kita sebut as, dalam keadaan suaranya mengalir keluar, dalam keadaan nafas atau anginnya mengalir keluar. Tapi bila kita sebut huruf sad, sama, mengalir keluar juga suara, mengalir keluar juga nafas, tapi bunyi tak sama. Okey, as, suara tak sama. Rupanya sin ni bila kita sebut, dia kena sebut dengan merendah pangkal lidah, menjadikan huruf tersebut tipis. Bila sad disebut dengan meninggikan ataupun mengangkat pangkal lidah ke lengan atas, menjadikan suaranya dia tebal. Else, itu ya
Itulah yang membezakan di antara huruf sin dan sad. Begitu. Okey. Yang kedua, mengetahui huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Jadi kalau ada dalam huruf hijaiyah ni ada huruf yang kuat, ada huruf yang lemah. Sebagai contoh, huruf zal dan dha. Zal dan dha, huruf dha adalah huruf yang kuat, zal huruf yang lemah. Atas faktor apa? Kerana huruf dha bersifat dengan sifat yang kuat. Di antaranya sifat isti'la, di antaranya sifat itbaqa. Jadi bila kita tahu huruf dha adalah huruf yang kuat dan huruf zal adalah huruf yang lemah, maka bila dalam keadaan idgham, okey, dalam keadaan hukum idgham, maka dibolehkan huruf zal diidgham sempurna ke dalam huruf dha bila bertemu. Contoh okey, izzalamu, okey, dibolehkan idgham secara sempurna. Maksudnya huruf zal tu diidgham, dimasukkan ke dalam dha secara sempurna, masuk makhraj dan sifat. Tapi bila bertemu huruf yang kuat dengan huruf yang lemah, contoh huruf ta bertemu huruf ta, okey, ta sukun bertemu ta berbaris, maka tak boleh diidghamkan secara sempurna kerana huruf ta lebih kuat daripada huruf ta. Contoh basalta, maka ni ada lagi sifat ta tu, ada lagi sifat ta, sifat itbaq dia, sifat isti'la dia, sifat tebal dia tu ada lagi, tapi makhraj dah pergi ke makhraj huruf ta, basalta. Maka itulah sebabnya bila kita mempelajari sifat-sifat huruf, maka kita dapat kaitkan dengan hukum-hukum huruf seperti idgham. Begitulah tadi okey, maksudnya kita dapat tahu, dan bila kita tahu, maka kenapa huruf ta tak diidghamkan ke huruf ta secara sempurna? Kenapa ada masih lagi suara ta? Basalta, ahaltu, masih ada lagi suara ta. Kerana suara huruf ta lagi kuat. Jadi sifat yang kuat tu tak boleh masuk ke sifat yang lemah secara sempurna. Tapi kalau zal idgham ke dha, dia boleh terus masuk kerana sifat yang lemah tu telah dikalahkan oleh sifat yang kuat. Izzalamu, kan, masuk terus huruf zal ke dalam huruf dha. So suara huruf zal dah tak ada, sifat huruf zal dah tak ada, makhraj huruf zal dah tak ada. Kerana apa? Kerana zal adalah huruf yang lemah berbanding huruf dha. Okey, yang ketiga, dapat memperkemaskan lagi sebutan huruf-huruf yang berbeza pada makhraj. Itu macam huruf zai dan zal. Okey, zai dan zal, satu zal dikeluarkan sikit lidah, tak ada suara sofir. Kalau zai ada suara sofir dia z, kalau zal tak ada kan. Okey, so dia dapat memperkemaskan dan memperelokkan lagi sehingga dapat betul-betul membezakan di antara huruf-huruf yang berbeza pada makhraj. Okey, seterusnya tuan-tuan, ada 17 sifat huruf yang masyhur menurut pandangan Imam Ibnu Al-Jazari. Okey, kita ambil pandangan Imam Ibnu Al-Jazari, ada 17. Sebenarnya kalau perbahasan sifat huruf ni banyak. Ada yang mengatakan sampai 40 lebih. Kalau dibahaskan lagi, sifat huruf ni dipecah dua. Pecah kepada asliyah dan aridah. Asliyah dan aridah, ataupun lazimah, atau pecah lazimah dan ghairu lazimah. Tuan-puan mungkin ada rezeki belajar lebih mendalam, okey, pecahan-pecahan sifat-sifat huruf. Tapi di sini kitab ni kita masukkan sifat-sifat asliyah saja, sifat-sifat yang lazimah saja, sifat-sifat yang utama, yang 17 tu lah. Okey, 5 lawan 5, kemudian 7 sifat huruf yang tunggal. Jadi dan kesemua sifat huruf ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sifat huruf berlawanan 5 lawan 5. Dalam berlawanan 5 lawan 5. Nanti ada sedikit yang dia 3 penjuru. Kita tengok ada sikit 3 penjuru. Kalau pecah lagi, kalau perhalus ada 10. Kalau pecah lagi perhalus ada 11 sebenarnya. Okey, 11. 11 di bahagian nombor 1 ni total ada 11. Kerana ada satu bahagian tu di 3 penjuru. Kemudian sifat huruf tunggal ada 7 sifat.
So total 17 sifat lah. Okey, sebab di bahagian 3 penjuru tu dia tak pecahkan, dia tak perhaluskan. Okey, dia umumkan sahaja. Tapi bila kita belajar nanti kita faham lah. Okay, so kita pergi ke bahagian pertama, iaitu sifat-sifat huruf berlawanan. Sifat-sifat huruf yang berlawanan. Maksudnya kalau ada gemuk, lawannya kurus. Kalau ada tinggi, lawannya rendah. Gitu. Okey, dia ada berlawanan. Ada sifat yang tak ada berlawanan. Macam qalqalah, memantul. Jadi ada huruf tu sahaja yang memantul. Maka yang baki-baki huruf tu tak ada lawannya. Okey, contoh macam ada bergetar. Bergetar. Okey, ulama membahagikan sifat-sifat yang tidak berlawanan ini kepada ada 7 sifat. Okey. Yang pertama, al-jahru lawannya al-hamsu. Okey, al-jahru lawannya al-hamsu. Al-jahr lawannya al-hams. Okey. Jadi apa itu al-jahr? Dari segi bahasa pengertian nyaring. Okey, nyaring. Kita semayang zuhur, semayang yang sir, semayang asar, semayang sir, semayang subuh, isyak, maghrib tu semayang jahar. Bila kita semayang jahar, maka suara perlu dikuatkan pada rakaat-rakaat tertentu. Okey, rakaat pertama, kedua perlu dikuatkan. Semayang subuh, maghrib, isyak, kan, kita kuatkan suaranya tu. Itu namanya suara jahar. Okey, jahar, nyaring. Dari segi istilah, maka kita tak boleh ambil pengertian daripada sudut bahasa. Ingat ya tuan-tuan, bila kita nak memperkenalkan atau mensyarahkan, ataupun kita nak memahamkan orang lain, atau kita sendiri nak faham, maka kita tidak boleh mengambil pengertian daripada sudut bahasa. Sebagai contoh, zina dan juga nikah. Apa maksud dia daripada segi bahasa? Daripada segi bahasa, al-wati. Apa? Wati. Maksudnya melakukan persetubuhan. Cuma nikah, kedua-duanya melakukan persetubuhan lah maksud saya. Okey, zina dan nikah, dua-duanya melakukan persetubuhan. Tak boleh ambil dari segi bahasa. Jadi perlu diambil daripada segi istilah. Nikah daripada pengertian istilahnya apa? Zina daripada istilahnya apa? Kalau nikah, persetubuhan di dalam ahlam perkahwinan selepas akad nikah. Kalau zina, melakukan persetubuhan di luar nikah. Itu. Jadi tak boleh ambil daripada segi bahasa, kerana kalau dari segi bahasa, zina dan nikah tu sama. Okey, melakukan persetubuhan. Itu juga kalau kita ambil daripada segi bahasa. Apa tu solat? Doa. Apa yang kita tahu dengan doa? Solat tu doa. Adakah doa yang mengangkat tangan? Tu doa juga. Kita baca Quran, doa juga. Kita cakap yang baik pun doa juga. Kita cakap yang kita berzikir pun doa juga. Jadi doa umum, bahasa ni umum, tak boleh ambil daripada segi bahasa, mesti ambil daripada segi istilah. Mengangkat solat daripada segi istilah apa dia? Aqwalu wa af'alu makhsusah muftatahah bi takbiratil ihram ma'an niyat wa mukhtatamah bi taslim atau bi salam bi syurutin makhsusah wa arkanin makhsusah. Tu, okey, maksudnya mesti diambil daripada segi istilah, tak boleh diambil daripada segi bahasa. Kalau dari segi bahasa tak dapat. So begitu juga kita tak boleh ambil sifat dia nyaring. Kalau kita ambil sifat nyaring, macam mana kita nak bahaskan huruf ni? Nyaring ke suara huruf ni? Ada huruf yang lain tak nyaring ke? Tak boleh. Ain, nyaringkan suara. Maka kita pun kita pun dha, kita pun kita nyaringkan suara. Tiba-tiba yang ni lawannya tak nyaring, sembunyi. Macam mana nak sembunyikan? Kita tak sebut macam tu. Tak dapat tuan-tuan. Okey. Mesti diambil daripada segi daripada segi istilah. So dari segi istilah, jahar tu apa? Tertahan nafas atau angin ketika menyebut huruf kerana tekanan kuat pada makhraj. Jadi bila kita sebut huruf-huruf ni, maka nafas atau angin tu tertahan di tempat keluar dia.
Okey. Au, am, au, az, an, aq, ar, ta, az, ai, lagi sekali, aj, ad, at, al, ab. Okay, so huruf-huruf ni dia akan tertahan angin di tempat keluar dia kerana tekanan yang kuat. Maksudnya setiap huruf kita sebut ada angin, ada tolakan angin. Okay, bila kita sebut setiap huruf ni, tak kira lah macam saya cakap ni, saya cakap ni, akan ada tekanan angin daripada paru-paru mengalir keluar. Maka ada yang angin tu dia tertahan di tempat keluar dia. Contoh ba, ab, maka tidak mengalir angin tu keluar. Ada tekanan angin daripada paru-paru. So daripada paru-paru dia naik, bila kita sebut ab, naik angin tu sampai ke bibir dia tertahan, tak mengalir keluar. Tapi kalau diperhaluskan lagi, sebenarnya ada huruf-huruf yang dia ada angin juga keluar. Sedikit sangat, sedikit seperti za, zai, kalau tuan-puan zal, kalau tuan-puan perasan ada tapi sedikit sangat. Tapi ulama tetap mengklasifikasikan huruf-huruf ini. Okey, huruf za, zai, zal, yang kita sebut az, Okey, ulama mengklasifikasikan huruf ni tetaplah huruf-huruf yang tertahan angin kerana angin yang keluarnya tu sedikit sangat. Inilah yang kata guru saya. Maka kita tak payah pening-pening. Okey, tak payah pening-pening. Maka kita ambil sahaja kata ulama, kita ambil sahaja pandangan ulama, kita terima sahaja. Kerana ulama dia dah bantu kita, tuan-puan. Okey, ulama dah bantu kita. Ulama ni umpamanya mereka ni dah menggali ke dalam dasar lautan. Mereka gali segala macam hazanah. Lalu mereka bawa sampai ke daratan. Dan kita tinggal ambil sahaja. Kita tak perlu nak gaduh-gaduh kenapa ini. Ambil je. Ambil, maka tenanglah kita. Okay, tenanglah kita. Mudahlah hidup kita. Kita tak perlu nak gali-gali lagi dalam, tak perlu nak masuk lautan lagi. Kalau kita masuk lautan pun siap-siap kita tak timbul. Ulama dia dah naik, dah menggali dalam lautan segala hazanah, dia bawa naik ke daratan, kita tinggal ambil je. Itu tugas kita, tuan-tuan. Okay, so huruf-huruf ni bila kita sebut, maka akan tertahan nafas di makhrajnya. Kenapa? Tekanan yang kuat pada makhraj. Bila kita sebut huruf ain, ta'lamuna. Okay, kita letakkan kita punya tangan, tapak tangan di hadapan mulut kita. Kita akan dapati akan angin itu tidak ada. Okay, tidak ada yang mengenai tangan kita. Ta'lamuna. Okay, cuba tuan-puan sebut za. Azlama. Tuan-puan pasti akan rasa macam ada sikit. Ada sikit. Macam zat, ada sikit tu kalau tuan-puan belajar mendalam lagi, insya-Allah tuan-puan akan dapat jawapan dia. Okey. Seterusnya lawan bagi jahar adalah al-hams. Al-hams dari segi bahasa sembunyi. Apa yang nak disembunyikan huruf tu, tuan-puan? Maka janganlah ambil daripada segi bahasa. Okey, kesilapan yang besar adalah kita ambil pengertian al-hams dari segi bahasa. Besar sangat kesilapan tu. Dia tak dapat. Mesti diambil dari segi istilah. Terlepas nafas atau angin ketika menyebut huruf kerana tekanan yang kuat pada makhraj. Ada 10 huruf. Jadi total ada 29 huruf. 19 huruf jahar, 10 huruf hamas. Okey, fahathahu syakhsun sakat. So kesemua huruf ni kan ada mengalir angin yang banyak. Ash, as, ak, at. Okey, dah ada. Cuma huruf kaf dengan ta sikit sangat. Ak, at. Okey, itu saya nampakkan lah. Okey, sikit. Huruf yang paling sikit hamas, huruf kaf dan huruf ta. Ak, at. Okey, huruf yang paling banyak hamas, huruf yang paling lemah lah
huruf ha, huruf fa, huruf shin, tha, tu semua banyak huruf-huruf yang banyak hamasnya kerana huruf-hurufnya sifat yang di antara huruf yang sangat lemah. Okey. Jadi jahar sifat yang kuat, hamas sifat yang lemah. Okey. So ada 10 ni bila kita sebut mesti dialirkan afidatun. Gitu. Okey. Ahsana. Gitu. Mithqala. Dia ada angin yang mengalir keluar. Huruf ha banyak angin dia. Jadi kita bila huruf-huruf ni kita jangan sebut ash. Macam tertahan-tahan gitu. Okey, ada angin tapi ditahan-tahan. Jangan biarkan dia mengalir. Okey, lepaskan angin dia, lepaskan suara dia. Ash. Gitu. Okey, selesai. So untuk perbahasan yang pertama, jahar lawannya hamas. Jadi tuan-puan kalau tuan-puan tak ingat huruf-huruf dia, tuan-puan ingat yang ni, maka yang bakinya itulah huruf-huruf jahar. Okey, fahassahu syakhsun sakat. Seterusnya tuan-puan, bahagian yang kedua iaitu sifat asyiddah lawannya ar-rakhawah. Okey, syiddah daripada segi bahasa kuat. Tak boleh dapat apa huruf ni kuat ke apa, macam mana kita nak kena kuatkan suara ke, kita nak kena kuatkan makhraj ke, kita nak kuatkan apa ni, tak boleh dapat. Mesti kena lihat daripada sudut istilah. Apa dia istilah? Tertahan suara ketika menyebut huruf kerana tekanan kuat pada makhraj. Kalau tadi berkaitan dengan nafas dan angin, bahagian pertama. Bahagian kedua berkaitan dengan suara. Okey, so 8 huruf yang terhimpun dalam ungkapan ajid, qatin, bakat. Okey. So huruf-huruf ni semua huruf yang tertahan suara. Ta, taj, tad, talqa, talta, tab, tak, tat. Okey. Jadi 8 huruf ni semua huruf yang tertahan suara. Cuma ada huruf kalau tuan-tuan perasan ada 5 huruf qalqalah. Okey, ba, ju, da, qata. Okey, ada 5 huruf qalqalah. Ada 2 huruf hamas. Okey, huruf yang melepas angin tapi dia tahan suara baru lepas angin. Tak. Okey, tak tumuna. Zikraka. Dia tahan suara. Tak baru dia lepas angin. Tak. Gitu. Tak. Gitu. Macam ni juga la. Okey, dia tahan dulu angin, tahan dulu suara baru lepas angin. Gitu juga huruf qalqalah ni, tahan dulu suara baru dipantulkan. Tajri. Okey. Dan hamzah lah. Hamzah huruf yang tertahan suara. Ta'tuna, ta'ti. Kita tak boleh sebut dengan ta'ti. Yu'ti, mengikur-ngikur tu tak mau. Okey. Seterusnya tuan-puan, lawan bagi sifat syiddah adalah sifat rakhawah. Rakhawah daripada segi bahasa lembut, daripada segi istilah terlepas suara. Jadi kalau syiddah tertahan suara, maka lawannya terlepas suara. Terlepas suara ketika menyebut huruf kerana tekanan yang lemah pada makhraj. Okey. Li dha'fil i'timad fil makhraj. Okey, ada 16 huruf. So ni 8 campur 16, 24. So tak cukup 29. 29 itulah penjuru yang ketiga nanti sebentar lagi. So kita tak perlu hafal ni banyak kita tak perlu hafal. Banyak. Okay, kalau kita nak hafal pun payah. Khudh, ghatha, hazzin, fadda, syawsin, zayya, sahin. Payah kita nak hafal. So kita ingat yang ni. Okay, kita ingat yang ni. Kemudian kita ingat penjuru yang ketiga. Okey, ajid, qatin, bakat. Aku dapati qatin menangis. Itu maksud dia. Din Umar, lembut Umar. Okey. Jadi huruf-huruf ni semua mengalir suara keluar. Kita kena rontakan suara az, al, as, al, ni dha ni selalu kita tak boleh. Okey, tak tepat kerana suara dia suara yang mengalir. Dia bersifat dengan rakhawah.
Okey, suara yang mengalir. So kita akan sebut ada gitu. Walamda gitu. Okey, au as az ai as okey. Sekali gitu. Okey, so huruf-huruf ni semua akan mengalir suara. Jadi kita tak boleh sebut ladah. Selalu kita akan sebut dengan begitu kan. Yahsabu wa akhrajati biizni. Tak boleh. Tutur zal kan. Kita sebut biizni rabbihim, biizni rabbihim. Terkejut. Tak boleh. Huruf-huruf ni semua tak boleh disebut dengan terkejut. Biizni rabbihim, dia tak boleh. Tak kena dengan cara melontarkan huruf, melontarkan atau menyebut huruf tu. Tak kena dengan cara mengeluarkan huruf tu daripada makhrajnya. Bismillah, dia tak boleh. Bismillah, tak boleh. Dia kena alirkan dengan bismi, biizni. Gitu. Dia tak boleh dengan ashqaha. Itu terkejut. Tak boleh. Dia mesti ashqaha. Ada tolak suara tu. Suara tu mesti ditolak. Okey. Tasbiru. Tu boleh. Tasbiru. Dia terkejut. Tak boleh. Okey. Mesti ditolak. Tasbiru. Gitu. Tasbiru. Tolak suara dia. Okey, seterusnya bahagian penjuru yang ketiga adalah antara sifat asyiddah dan ar-rukhawah terdapat sifat at-tawassul. Okey, sifat pertengahan, sederhana. Jadi at-tawassul daripada segi bahasa pertengahan atau sederhana. Okey. Kita mesti bersifat dengan sifat yang bersederhana. Okey, bersifat dengan tawassul. Okey, sifat pertengahan. Kita wasithah. Okey, wasithah. Okey, seterusnya dari segi istilah, suara sederhana iaitu tidak tertahan keseluruhan suaranya seperti huruf syiddah. Huruf syiddah tertahan tak, tuna, wa abqa. Dia tertahan suaranya tu. Okey. Dan tidak terlepas keseluruhan suaranya seperti rokhawah. Kalau rokhawah mengalir banyak. Okey. Akhrajati, maksudnya daripada kha sukun, suara kha sukun tu, okey, kita sebut dia tu sambungkan dengan ra. Habis saja kha tu sambung ke ra. Akhrajati, suara dia mengalir banyak keluar. Contoh huruf fa. Afidah. Banyak. Ashqaha. Gitu. Ataupun yaumi. Kan nampak, yaumi kita tak sebut yaumi. Tak boleh macam tu. Yaumi, nampak. Okey, kita tolak yau tu, nampak tu, yau tu kita tolak tu, nampak. Tapi kalau yang ni dia tak mengalir banyak, dia sedikit dia. Okey, contoh alhamdu, nampak sikit, dia tak alhamdu, dia tak terlangsung tahan alhamdu, dan dia tak banyak pula lepas alhamdu. Dia tak macam tu, dia separuh je. Okey, setengah, ada pertengahan, tengah-tengah. Jadi dia ngalir sikit. Alhamdu an'amta. Dia an'amta. Dia tak mengalir banyak. An'amta, dia tak mengalir banyak. Okey, ada sedikit. Okey, al-alamin, tu sedikit. Okey. Dan juga ni ta'lamuna. Okey, dia tak adalah ta'lamuna. Ta'lamuna tu syiddah. Ataupun dia tidaklah ta'lamuna, itu rokhawah. Okey, dia tengah-tengah. Ta'lamuna sedikit. Macam tu juga mim. Okey. Ar-Rahim, tu sedikit. Ar-Rahim. Okey, dia tak boleh tahan langsung. Ar-Rahim. Tu tahan langsung.
Okey, kalau tahan langsung terus itu huruf-huruf syiddah. Dia tak boleh mengalir banyak. Ar-Rahim. Itu banyak. Kalau dia bersabdu baru banyak. Itu juga ra Arsala. Okey, arsala. Dia tak boleh arsala. Tak boleh. Okey. So apa-apa pun tuan-puan, bila kita nak menyebut huruf, orang kita tuan-puan sebenarnya banyak yang boleh membaca Quran. Okey, orang kita banyak yang boleh membaca Quran sebenarnya. Ramai sebenarnya orang kita yang boleh membaca Quran, ada yang boleh berlagu dan sebagainya. Tapi apa faktor utama kesilapan pada orang kita adalah pada sebutan. Sebutan huruf lah. Sebutan huruf. Jadi sebutan huruf ni tuan-puan perlu banyak berlatih kepada sifat huruf. Sifat huruf. Jadi makhraj kadang-kadang betul. Makhraj orang kita sebenarnya tak susah sebenarnya orang kita. Sebab orang kita ni sebenarnya mereka mempunyai lidah yang saya kata boleh kata lembut lah orang kita ni. Orang Melayu kita ni, bab kata almarhum Dr. Harundin, di antara lidah yang lembut adalah orang Melayu. Sebab tu orang Melayu ni bila dia cakap Cina nampak macam orang Cina. Bila dia cakap India nampak macam orang India. Bila dia cakap Arab nampak macam orang Arab. Dia tak macam lidah orang Cina. Okey, orang Cina lidah Allah kurniakan lidah yang bila dia mengaji dia ada pelat-pelat dia. Dia cakap Melayu pun dia ada pelat-pelat dia. Tapi kita orang Melayu, alhamdulillah Allah boleh kurniakan kita orang Melayu ni boleh banyak, maksudnya boleh sesuai. Kalau kita belajar ni kita boleh cakap, belajar ni boleh cakap. Kita orang Melayu lah. Itu kelebihan kita orang Melayu. Jadi biasanya makhraj tak ada masalah. Tapi masalah pada orang kita adalah pada sifat. Kalau kita perhaluskan, kita banyak buat latihan pada sebutan huruf dengan memberatkan pada sifat-sifat huruf kan. Kita tak sebut dengan as, kita sebut dengan else, as, ash, al, pasti dapat. Kenapa kita akan sebut fa'aghna, kenapa ada ge biizni? Kenapa macam tu? Itu masalah sifat huruf tuan-tuan. Dia keluarkan lidah tu biizni, keluarkan lidah, tapi biizni z tu ada terpantul-pantul. Itulah cara dia mengeluarkan huruf zal tu tak kena. Sebab huruf zal ni dia bersifat dengan rakhawah, perlu dialirkan. Bila dialirkan, cara dia biizni rabbihim, gitu. Dia mesti ditolak. Cara dia ditolakkan suara, dilepaskan suara dia keseluruhannya biizni rabbihim. Kenapa dia pantul-pantul? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajati, tiba wa akhraja, tiba itu pantul wa takalluf ataupun tawallud kan. Tiba-tiba dia beranak wa akhrajati. Kenapa? Sebab dia sebut dengan terkejut, dengan macam stres cara dia sebut. Macam dia tolak je. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tolak suara. Baru dia akan dapat sebutan huruf yang cantik dan sebagainya lah. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan semoga dapat memperbaiki sebutan bacaan dan dapat melancarkan sebutan tuan-tuan. Begitu juga semoga saya juga bersama dengan tuan-tuan seperti itu insyaAllah. Jumpa lagi di lain video insyaAllah. Okey, di lain video insyaAllah next kita akan sambung ke sifat yang seterusnya. Sifat isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, dan yang terakhir izlaq lawannya ismat, bagi sifat-sifat yang berlawanan. Jazakumullah khairal jaza. Sekiranya tuan-puan dah tonton video ni, bantulah kami untuk share video ni dan komenlah di ruang komen. Kalau ada salah silap daripada saya, minta maaf. Ada soalan boleh tulis di ruang komen, insyaAllah kami akan santuni tuan-puan punya soalan dan sebagainya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.